Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati penimam ahli masjid, tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini dalam kesempatan lebih kurang sampai 7 suku dikatakan diberikan peluang untuk saya untuk saya sampaikan sedikit peringatan untuk diri saya dan untuk kita semua lah. Kadang-kadang kita ni kalau kita tak diperingatkan, kita lupa. Wa zakir fa inna zikra tanfa'u, dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita kuliah santai lah, serius tadi lena lah, orang kata lena lah. Jadi kita masing-masing pada pagi ini kita muhasabah diri kita balik, untuk ingatkan diri kita, untuk ingatkan yang tak datang, kita balik ingatkan keluarga kita. Kalau suami yang tak bawa isteri datang ke masjid, balik ingatkan. Kalau yang suami datang, isteri datang, anak datang, ingatkan anak-anak. Masing-masing kita ingat mengingati. InsyaAllah apabila kita ingat mengingati di antara kita, InsyaAllah Allah berikan kepada kita keberkatan dalam kehidupan. Bukan senang kita nak dapat keberkatan dalam kehidupan. Kita kata berkat, tapi bukan senang. Jadi insyaAllah pada hari ini kita, pada yang mulia ini, kita akan tengok sedikit tentang saya akan fokus beberapa perkara berkaitan dengan yang pertama dari sudut aspek tajuk mengingati persiapan kita, untuk hari-hari terakhir kita dan ke manakah kita akan tuju. Matlamat kehidupan kita kan hari-hari terakhir kita. Jadi apa maksud hari terakhir ini? Jadi kita persiapan kita untuk mengingati kepada mati. Ingat kepada mati. Kafalul mautil mau'izah. Cukuplah dengan kematian itu menjadikan nasihat kepada kita, menjadikan mau'izah, peringatan kepada kita. Kita tengok orang mati, kita rasa Allahu Akbar, aku ni bila lagi akan bertemu dengan Allah. Kita tak tahu bila. Apabila kita tidak tahu bila, persiapan kita itu mesti mantap. Jangan kita buat sambil lewat. Kalau kita tak siapkan diri kita daripada awal, kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kita akan terbabas di pertengahan jalan. Sebab itulah kita selalu berdoa, "Matabil qulubana ala ya Allah, kukuhkan pendirian kami dan agamamu." Maksud kata kita berdoa kepada Allah itu untuk kita sentiasa berdoa supaya Allah berhidayah sampai akhir kehidupan kita. Akhir kehidupan kita tak jamin kehidupan kita, penamatnya kita mendapatkan ampunan oleh Allah, kita mendapat keridaan oleh Allah. Penamatnya kita tidak tahu. Sebab itulah kita takut apabila kita lahir sebagai seorang Muslim. Lahir kita kebanyakannya lahir sebagai seorang Muslim, lahir mau ayah Islam, lahir Islam, membesar dalam keadaan Islam, dididik dengan tarbiyahnya, mak ayah hantar sekolah agamanya, didikan agama eloknya, cantiknya, bekerja, berkahwin, elok kehidupan kita Islam. Kita takut penamat kita terbabas. Kita takut terbabas. Sebab itulah kita jangan mendabil dada. Aku ni insyaAllah aku ni confirm mati dalam keadaan Islam. Jangan kita mendabil dada macam tu. Kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, istighfar banyak-banyak. Kita tengok orang lain, tengok dia ni buat black-black kan, siap ke apa kan, dia ni ahli neraka ni, kita nak pukul macam tu lah. Kita pukul rata, dia ni teruk lah, apa ni confirm neraka lah ni. Kita tak jangan kata macam tu. Sebab itu satu benda yang kita katakan, satu benda yang
tak patut kita sebut. Okay? Tak patut sebut, tak patut kita mendapati ada sedemikian. Sifat-sifat macam itu tak elok lah. Okay? Dan sebagai seorang muslim, kita kena jaga hati kita. Kalau kita tengok orang lain yang berada dalam keadaan menyimpang daripada agama Allah, kita cuba selus-selus kita ingatkan dia balik. Kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita baru datang ke masjid, kita ingatkan balik. Peringat maksudnya jangan ada beli dia Allah hari ni masuk hujan, macam nak hujan kan. Dia pun datang surau, datang masjid, kita buat macam tu lah. Dia nak dekatkan diri kepada Allah kan. Jadi kita ada yang juga lahir dalam keadaan dia bukan Islam, lahir kehidupan dia pun bukan Islam, tapi mati Islam. Ada juga yang lahir bukan Islam, ataupun lahir dia katakan kufur, kehidupan dia kufur, mati kufur. Itulah macam tu. Okay. Jadi kita kena selalu ingatkan. Okay. Jadi dalam tajuk pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang persiapan kita apabila kita nak berdepan ataupun kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mati, kita fahamlah satu proses perpisahan roh daripada jasad. Kita mati, kiamat kecil bagi seorang manusia adalah kematian. Kita nak lalu macam mana pun tak boleh. Seperti mana Allah kata dalam Quran, "Qul innamal mautu alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila al-'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul katakanlah wahai Muhammad, innamal mautu alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innamal mautu alladhi tafirruna, kematian yang kamu cuba lari daripadanya, maut yang kamu cuba lari daripadanya. Kamu berusaha nak larikan diri daripada hakikat yang bernama kematian. Sejauh mana kamu lari macam mana pun, fa innahu mulaqikum, dia pasti bertemu dengan kamu. Summa turaduna ila al-'alimil ghaibi wasyahada. Kita akan berpindah kepada alam yang kedua. Summa qul innamal mautu alladhi tafirruna summa turaduna ila al-'alimil ghaibi wasyahada. Kita akan berpindah ke alam ghaib, alam syahadah. Alam ghaib, alam syahadah yang pertama adalah alam kubur yang tak pernah kita nampak. Pernah nampak tak sini? Siapa ada pernah nampak? Pernah masuk dalam kubur? Di kampung-kampung tengok alam ghaib tu. Pernah tengok malaikat datang kanan kiri tak? Tak pernah. Kita akan dikembalikan oleh Allah permulaan kita alam ghaib, alam syahadah yang tidak pernah tertengok. Fa yunabbi'ukum bima ya, kamu akan diganjarkan oleh Allah dengan apa yang kamu lakukan. Sama ada fa'in khairan fa khairan, jika kamu lakukan baik, kamu akan dapat kebaikan. Insyaallah fa syarr, jika kamu lakukan keburukan, kamu akan dapat keburukan. Kita masuk ke dalam alam kubur, kita dah tengok keadaan kita macam mana. Sama ada kubur itu menjadi rawdatun min riyadil jannah, taman atau syurga, ataupun hufar min hufar niran, ataupun lubang ataupun lubang-lubang neraka. Kita pun tengok pada zaman Nabi pernah dulu. Kalau kita pernah dengar hadis Nabi kan, kalau orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan kepada Allah banyak, ketika mana orang musuh dia jenazah ke perkuburan, dia kata, ni nak bawa aku pergi mana ni, nak bawa aku pergi mana ni kan, nak bawa aku pergi mana ni. Kalau jika sekiranya dia tu orang yang baik, melakukan amal soleh yang baik, dia kata cepat bawa aku, cepat nak bawa aku pergi kubur kan, cepat bawa aku, bawa aku pergi kubur cepat. Aku tak sabar apa? Yang benar nak sabar nak menghadapi alam akhirat. Kita mau sahabat diri kita banyak. Jadi saya punya adik saya, jadi sahabat-sahabat semua pakcik, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita peringatkan kita tu berada dalam keadaan mana. Adakah kita berada dalam keadaan seperti mana orang yang pertama ataupun kedua tadi itu kita pasal tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikum
tak boleh lari kan. Ada orang kata malaikat tak masuk kan. Malaikat tak masuk kalau kita letak patung malaikat tak masuk. Malaikat rahmat, malaikat jaga nyawa tak masuk. Okay, itu masalah. Okay. Jadi kalau kita lihat Allah memuji kita dengan kehidupan kematian ini untuk macam kita baca surah Al-Tabarakal-ladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata Allah jadikan kehidupan dan kematian ini untuk menguji manusia. Ayyukum, mana di antara kamu ahsanu amala, yang mempunyai, yang kita katakan mempunyai amalan yang baik. Wa huwal 'azizul ghafur. Allah itu Maha Aziz, penyayang dan Ghafur. Ada satu kisah Nabi pernah memperingatkan kepada kita tentang dalam hadis satu kisah bahawa Nabi pernah duduk bersama para sahabat, duduk, tiba-tiba datang jenazah dan jenazah Nabi dengarlah sahabat-sahabat kata, bagusnya simpulan ni ya, hidupnya baik dengan masyarakat, hidupnya baik beramal soleh, hidupnya penuh dengan kebaikan, pelbagai kebaikan. Nabi jawab apa? Wajibat. Nabi kata wajiblah ke atas dia, wajiblah. Apa benda ni yang disebut ni wajib. Datang pula jenazah yang kedua. Para sahabat, ada sahabat-sahabat ni dia mengatakan, dia ni tak pernah bi'ala lebih aman dunia ni lebih kan, memang aman lah, tak kacau orang, tak macam-macam lah. Nabi kata juga wajib apa benda Nabi kata ni? Saya nak tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah sebut wajibat? Mayat pertama datang macam ni, mayat kedua pun Rasulullah jawab wajibat. Rasulullah menjawab bahawa Imam Nawawi dia syarahkan hadis Muslim, kata apa yang berlaku ke atas jenazah itu adalah Allah dah lemparkan, Allah dah berikan ilham kepada orang masyarakat tersebut bahawa masyarakat tersebut mendoakan orang yang pertama tadi itu, mendoakan diri dengan kebaikan. Wajibat Nabi sebut itu menunjukkan wajib ke atas dia syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayat yang kedua Nabi sebut juga wajibat. Apa yang diperkatakan masyarakat itu maksud kata wajib ke atas dia neraka. Maksud kata kita daripada hari ini kita dapat muhasabah, sama ada kita berada yang mana, pada yang mana satu, sama ada kita berada yang pertama wajibat sampai syurga ataupun wajibat dalam kita dihukumankan ke neraka Allah. Kita boleh muhasabah diri kita balik. Dulu malam-malam sebelum tidur tu kan duduk muhasabah diri kita, muhasabah, tengok aku ni macam mana, hubungan aku dengan Allah macam mana, hubungan aku dengan Allah macam mana kan, hubungan aku dengan manusia macam mana kan. Manusia tu macam manusia banyak, manusia ibunya, bapaknya, hubungan dengan isterinya, dengan anak-anaknya macam mana. Kita boleh muhasabah. Hubungan aku dengan Allah macam mana, sembahyang aku macam mana, sempurna ke tak, apa ke tak, boleh muhasabah diri kita, ingatkan kita. Okay? Kita boleh ingatkan diri kita, insyaAllah. Okay. Pada satu ketika Rasulullah SAW menunjukkan kepada para sahabat, dia angkat tangan ke hadapan, dia tunjuk ke hadapan dan ditunjuk ke hadapan tangan, dan bagi tahu para sahabat manusia ni dia tunjuk ke hadapan tangan, dia angkat tangan ke hadapan. Dia kata Nabi kata manusia dan kematian ni sentiasa sambil kita katakan sambil berlumba-lumba. Manusia dengan matlamat angan-angan dia ni dengan kematian ni saling lumba-lumba. Kan? Manusia tengok angan-angan itu lebih berbantu
dia tengok dia. Jadi apa yang perlu Nabi sebut ni, kita dapat pengajaran bahawa kita ni lihat kepada dunia melebihi akhirat. Ustaz, tak boleh ke kita cari dunia? Boleh, tak ada masalah, cari dunia, tetapi kita jangan lupa akhirat kita. Kita cari dunia, jangan lupa akhirat kita. Kita cari akhirat, jangan lupa dunia kita. Maksud kata, sebaik-baiknya amalan yang kita lakukan, contoh amalan dunia, boleh menyumbang kepada akhirat. Sebab itu contoh kita pergi bekerja, keluar kerja pagi-pagi, ada tak kita niatkan Allah Ta'ala? Muhasabah. Kita niatkan Allah Ta'ala. Aku keluar kerana cari rezeki kerana Allah Ta'ala. Ada tak kita niat macam tu? Allah tak ada lah. Kalau jam niatkan Allah Ta'ala, amalan kerja kita jadi akhirat. Lepas tu kita cari rezeki, niat dari rezeki ni kerana Allah Ta'ala nak bagi anak isteri aku ni makan. Rezeki halal kerana Allah Ta'ala, pahala akhirat. Kita lakukan pergi berhubung dengan sahabat-sahabat sekerja kita, berhubung dengan cakap yang baik, kata-kata yang elok, yang baik, tak kata pelik-pelik, pahala lagi Allah bagi jadi akhirat. Jadi mudah saja pahala Allah bagi kepada kita. Tapi kita nak apa ke arah? Jumpa rakan sepejabat, mula kita tempat tu bukan akhirat. Maksud kata kita amalan dunia kita boleh diamal akhirat dengan cara amal mudah. Allah Maha Ghaniyyun Hamid, Allah Maha Kaya. Contoh pagi-pagi belum dah kita sedekah bagi-bagi, contoh sedekah sikit. Niat kerana Allah Ta'ala mewakili nak mak ayah aku kat kampung-kampung lah, kan? Bertolak, Ustaz, pahala ni digerak-gerak. Contoh saya sedekah sikit, digerak-gerak, habislah pahala. Allah tu Maha Kaya. Allah bagi lebih daripada yang sepatutnya. Allah Maha Kaya. Jangan kita anggap cukup ke ni, tak kira pahala dia dapat. Jadi kita kena muhasabah, jadikan akhirat, jadikan kepada kita akhirat. Okey, insya-Allah. Nabi juga bersabda, jika manusia diberi lembah harta, lembah yang penuh dengan harta dan penuh dengan emas, dia bercita-cita nak dapat satu lagi lembah yang penuh dengan harta, emas, kekayaan. Kerana apa? Nafsu manusia tidak akan dipenuhi melainkan dengan tanah. Yang disebut dalam hadis, nafsu manusia tak disekat melainkan dengan tanah. Apa maksud dengan tanah tu? Apa maksud dengan tanah tu? Hati tu baru dia boleh stop nafsu dia. Contoh dapat kereta Mercedes anak kita ini orang Ferrari, mana dia sentiasa nak bermain. Kadang-kadang dia tak berkemampuan pun nak juga kan. Orang kalau muslimat macam tengok cantiknya baik kanan duduk ni, ada lagi sport ring kita nafsu dia, masuk kata macam-macam. Jadi dengan tanah masuk kata, bila kita masuk dalam saat kematian itu, masuk dalam kubur, baru stop nafsu manusia. Nabi sebut hakikat, realiti dalam kehidupan kita. Apabila Nabi sebut memang futuristik, benda kehadapan. Nabi tahu dah manusia ni macam ni, Allah utuhkan Nabi untuk bimbing kita. Jadi kita gunakan panduan yang Nabi ajar kepada kita untuk kita pandu ke arah yang lebih baik. Nabi bersabda, a'mal ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuz. Umur umatku di antara 60 hingga 70. 60 hingga 70. Dan wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sedikit orang yang melampaui batas umur tersebut. Maksud kata umur umat Nabi 60-70. Jadi 60-70 ni kita rasa amalan kita ni cukup tak? Muhasabah balik, sedikit saja dia lebih 70. Kalau lebih 70 tu Allah bagilah. Kita kata umur tambahan lah, umur tambahan.
supaya kita ingat, aku dah sampai dah tahap umur macam ni, aku kena berusaha amal soleh banyak-banyak, amal soleh banyak-banyak, berbanyak amal soleh, banyak sedekah, banyak jariah, banyak amal-amal yang kita lakukan. Ada satu kisah sirah Nabi Muhammad SAW. Dia satu ketika masa dia sakit sangat-sangat, dia berpaling muka dia, duduk atas katil, dia berpaling muka dia daripada orang lain. Dia tak tengok muka sahabat-sahabat lain, dia berpaling. Dia tidur, dia berpaling, tak mau tengok muka. Lepas tu sahabat dia pun tanya dia, kenapa tak mau tengok muka sahabat-sahabat yang datang ziarah? Kenapa ni? Sedangkan masa dia sihat, dia memang bermasyarakat hidup, memang. Kenapa? Orang tanya dia. Orang datang, kita kalau datang sakit macam mana pun tengok muka salam, dia tak tengok muka orang lain. Dia tengok, kenapa? Sahabat tanya, slow-slow, aku pertama aku dah sakit sekarang ni. Dia kata, aku takut, aku ada dua benda yang aku takut. Dua benda yang aku takut. Apa benda? Yang pertama, dia khauf, dia takut apa? Aku takut amalan yang aku lakukan sepanjang kehidupan aku tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku juga ada rajak mengharap, moga-moga amalan aku diterima oleh Allah. Kita juga kena ada dua benda tu. Bukan kita takut, kita suzon kepada Allah, Allah terima amalan aku dah ni, aku dah apa? Semayang, puasa semua ni terima tu tak? Takut jadi aku suzon dengan Allah kan, bersangka buruk dengan Allah kan. Tak, maksudnya kita ada harapan kita, moga-moga Allah terima amalan kita. Terima amalan itu dari sebab apa? Maksudnya kita jaga kualiti kita dalam melakukan ibadah. Kita takut insya-Allah, takutnya Allah tak terima, harap Allah terimalah. Jadi harap Allah bertingkatkan kualiti ibadah kita, meningkatkan kualiti ibadah kita. Jadi sirah Nabi ini mengingatkan kepada kita tentang kita pada hari kita boleh muhasabah diri kita. Muhasabah, mungkin kita ada kesilapan yang lalu, kita boleh muhasabah tadi. Jadi kita supaya jadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Di dalam hadis lagi hadis banyak hadis, kita banyakkan melalui hadis sunnah Nabi. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Manusia akan dibangkitkan di akhirat berdasarkan saat akhir ketika saat dia mati. Contoh, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, alhamdulillah. Dalam keadaan kita sujud, tengok orang yang dalam YouTube, dalam Facebook, tengok orang yang meninggal dalam keadaan sujud, alhamdulillah. InsyaAllah dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Kita takut kita mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Dalam keadaan, contoh sekali, tengah mati, Allah duduk kat tangan, tengah mati, duduk buat benda tak elok di contoh Thailand kan, tengah mati dalam keadaan kita duduk terima rasuah, dapat rasuah, dapat duit apa, kita untuk mati. Nabi dah ingatkan kita, ada hadis dia, kita akan dibangkitkan dalam keadaan mana ta'ala, maksudnya itu dalam keadaan dia mati tersebut. Jadi kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah, insya-Allah. Allah Subhanahu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balaqatit taraqi wa qila man ra'a wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Apabila ruh sampai di peringkat kerompong, dan orang yang hadir di sisinya pun dah berkata, siapakah yang dapat menawarkan, kita katakan rawatan, jampi kepadanya supaya dia dapat baik semula. Dah sampai ke kerompongan dah. Bertanya orang yang tanya. Dan dia mesti yakin bahawa sesungguhnya saat itu, dia yakin bahawa itu adalah saat perpisahan yang terakhir. Betis akan bertaruh satu sama lain antara sakit sangat, kan orang yang sakit kita tengoklah tahan sakit dia, maka kepada Tuhan pula pada waktu itu untuk akan dibawa. Dan suratul Qiyamah,
ingatkan kepada kita bahawa dalam keadaan kita dah sampai dekat tu tak ada apa keampunan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak mau apa ni sekarang? Kita bermula dengan istighfar, slow-slow istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar sampai muhasabah. Itu muhasabah diri kita berada dalam kedudukan yang mana. Jangan sampai peringkat kerokongan Allah tak terima dah segala taubat kita. Sebab itulah dalam konteks ini saya nak mengingatkan bahawa dalam kita nak mengejar kehidupan ini, kita kena seimbangkan kedua-duanya, seimbangkan dunia dan akhirat. Jadi proses nak seimbangkan dunia akhirat ini perlulah dengan kita melakukan amal-amal saleh untuk menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Antara amal saleh, orang bertanya kepada Sayyidina Ali, macam mana ni kita nak capai tahap takwa? Kan? Sayyidina Ali kata 4 benda. Pertama, khaufu minal jalil. Pertama, kamu kena tanamkan dalam diri kamu asa takut, asa turun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut macam mana? Takut macam kita tengok hantu kan? Takut macam kita tengok cerita-cerita macam-macam sekarang ni. Takut kepada Allah itu takut dalam melakukan keburukan, berusaha melakukan kebaikan. Itu takut kepada Allah, bukan takut macam tengok hantu. Khaufu minal jalil. Syarat pertama, khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, wal amal bil tanzil, beriman dengan apa yang diturunkan. Allah turunkan kepada kita manual Al-Quran untuk memandu kita ke arah yang baik. Setiap daripada kehidupan kita, daripada kita dilahirkan, hidup, mati, semuanya ada dalam Al-Quran. Manual yang Allah bagilah, wal amal bil tanzil. Allah bagilah macam mana nak bila dilahirkan, diazankan, bila diazankan, macam mana nak didik anak, macam mana nak pilih pasal, macam mana nak didik anak-anak dari besar, macam mana nak kahwinkan anak, macam mana nak semua Allah turunkan dalam Al-Quran itu. Sampai bila kita mati, kita beramal kedap dengan apa yang diturunkan. Nak capai darjah takwa yang kedua, wa'amal bin tanzil, iaitu kita beramal dengan apa yang diturunkan. Dan yang seterusnya, syarat yang ketiga nak capai takwa, iaitu nak capai mukmin yang sejati, iaitu warida bil qalil, kamu redha dengan benda sedikit yang kamu. Maksud kata redha tak redha benda sedikit, maksud Ustaz macam mana? Jadi tak perlulah kami cari kekayaan kan? Boleh tak kita cari. Maksud kata kita redha dengan apa yang kita ada. Jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas macam mana? Sampai harta orang tu harta kita, harta orang harta kita, tolak harta orang semua harta aku. Dia kata gitu. Ambil harta orang, ambil harta ni, kita buat macam harta kita sendiri. Itu kita tak redha bil qalil. Kita tidak redha dengan benda yang sedikit yang kita ada. Dan yang terakhir, syarat capai takwa yang keempat, wasja'dan yaumir rahim, iaitu kamu kena bersedia untuk ke alam rahim, alam akhirat. Bersedia tak kita ke alam akhirat? 4 benda ni nak capai takwa. Nak capai takwa, saya orang kata bukan senang. Macam kamu jalan atas jalan yang penuh dengan duri. Macam mana kalau kita jalan atas jalan yang penuh dengan duri? Macam mana? Kita berjaga-jaga, jalan slow-slow, hijau pun slow-slow. Takut apa? Kena duri itu, sakit. Bukan senang nak capai darjah takwa. Maksud kata memang tribulasinya, cabaran yang cukup hebat nak capai takwa kepada Allah Ta'ala. Dalam kita nak mencapai takwa kepada Allah, kita diuji macam-macam cabaran. Antara cabaran batu diuji pula dengan syaitan yang sentiasa mengganggu juga kita. Kan ganggu kita, syaitan dia berusaha macam-macam nak ganggu kita, nak menyesatkan anak Adam.
macam hadis Nabi sebut kepada kita, syaitan ni diganggu daripada kita kecil lagi sampai kita meninggal, baru dia berpisah daripada tubuh badan kita. Okey, iaitu masa kalau masa kecil budak-budak umumil dam, dia kacau budak-budak. Masa kita besar ada macam-macam lagi. Okay? Macam Nabi sebut dalam Al-Quran, bi'izzati inni la ufariqu bin Adam hatta ufariqu ruhuhu jasad. Maksud kata, demi kemuliaan sesungguhnya aku tidak akan melepaskan anak Adam sehingga ruhnya berpisah daripada jasadnya. Kita mohon kepada Allah. Okay? Syaitan datang macam-macam, kita mohon kepada Allah, dilindungi daripada Allah. Untuk aku nak capai darjat takwa ni, dugaan atas nama syaitan ni, jadi aku mohon kepada Allah. Dia akan berpisah dengan kita ketika mana? Ketika mana? Kita dah, roh kita berpisah daripada jasad kita. Nabi sebut dalam hadis. Jadi wa izzati wa azamati la ahjubu tawbati an 'abdi hatta yughfar biha. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku tidak akan menutup pintu taubat dari hamba-Ku sehingga roh yang berada di tengkoraknya. Maksud kata, Allah bagi peluang kepada manusia supaya bertaubat kepada Allah selalu, sehingga roh sampai di kerongkong ini. Jadi hampir mati baru dah ditutup pintu taubat. Allah bagi peluang kepada kita. Gunakan peluang sebaik-baik mungkin untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cabaran ketika mana kita nak berhadapan dengan saat-saat kematian, Nabi sebut kan, orang yang nak menghadapi kematian, innal 'abda idza kana 'inda al-maut fa'aqada 'indahu syaitanani al-wahid 'an yamini wal akhar 'an shimali falladhi 'an yamini 'ala sifati abihi. Ketika mana seseorang itu nak berhadapan dengan sakaratul maut, ketika mana nazar, Nabi sebut dalam hadis, datang dua ekor syaitan datang, duduk di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan dia menyerupai ayah kepada pesakit yang terlantar tu lah, ayah. Dia kata apa? Dia kata masuklah agama Nasrani, masuklah din Nasrani, fahuwa khairul adyan, itulah sebaik-baik agama bagi kamu. Syaitan ni menyerupai ayah dia. Contoh, ayah dia lama dah meninggal dunia, dia menyerupai ayah dia, masuklah agama Nasrani, inilah agama yang terbaik bagi kamu. Kalau dia kata ya walladhi an shimalihi an sifati ummi, sebelah kiri pula mak dia pula datang, syaitan datang jumpa dia sebelah, tengok mak aku ajar, mak aku buat apa? Ya bunayya innahu kana mawlaka wi'adu wasallaka saqafa qadlaka utta'a walakin namitu an dinil yahudiyyan wa khairul adyan. Masuklah agama Yahudi, itu agama yang sebaik-baik agama itu. Jadi ketika mana kita berada di sakaratul maut, masa-masa kita dah berada dalam keadaan azab, syaitan memainkan peranan lagi untuk nak merosakkan anak Adam, bawa anak Adam ini berkawan dengan dia dalam neraka Allah ya Azza wa Jalla. Ketika nak mati pun dia datang lagi. Maksud kata, syaitan dia kan berjanji nak menyesatkan kita. Jadi kita kena mohon kepada Allah, dan kita nak mencapai darjat takwa ni, nak capai ke arah kemuliaan ni di sisi Allah. Perkara yang pertama, perkara yang seterusnya adalah kita kena memohon kepada Allah dilindungi daripada syaitan yang dirja. Itu salah satu cara untuk kita mencapai darjat mohon kepada Allah. Bukan senang kita nak melawan syaitan ni. Dugaan banyak. Dia datang, contoh dia datang time azan Allahu Akbar, dia lari, dia cabut. Habis azan dia main balik, dia kacau time wuduk. Time wuduk dia kacau, main dah, dia kacau. Ni yang masuk betul ni tak berapa cukup lengkap ni. Masa masuk betul, masuk tangan tak berapa nak kena ni. Was-was kan datang. Dalam keadaan semayang, dia datang pula
Fatihah ni, baca Fatihah, patutnya ihdinas sirah ni, ihdinas sirah. Dia kacau kan. Baca tadi ni sirah, dia kacau lagi. Duduk sekejap, time rokok, macam angin keluar pula. Dia campurkan rasa was-was. Jadi dalam keadaan macam tu, dia datang macam-macam. Semayang pun dia datang. Waktu duduk sekejap pun datang pemikiran macam-macam. Tak bersyok lah tengok. You can push it. Aku kunci kereta ke mana? Datang sikit, kunci kereta mana? Dia fikir lah. Kunci rumah ke mana? Dia fikir lah. Maksud kata dia datang membas-baskan kita. Jadi kita kena berlindung daripada oleh Allah, oleh syaitan yang direjak. Jadi dalam keadaan macam tu, saya simpulkan beberapa perkara yang beberapa ulama gariskan kepada kita. Dalam kita nak berusaha menjadi orang yang baik, tadi saya nak katakan 4 benda. Yang pertama tadi saya ulang sikit. Yang pertama sekali tadi capai darjat takwa adalah, yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan apa yang diturunkan. Yang ketiga, redha dengan apa yang ada. Yang keempat adalah persediaan ketika mana kita nak berpindah daripada alam dunia ke alam akhirat. Para ulama dia membahaskan bagaimana kita nak nak mencapai darjat takwa ini. Disimpulkan beberapa, saya ringkaskan. Okay. Yang pertama sekali, seseorang itu mestilah amalan setiap yang kita lakukan itu mestilah ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Nak capai dari ikhlas ni bukan suatu benda yang amat mudah. Kalau kita lihat pada hadis al-ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu rahsia daripada rahsia Allah kata, istawda'tuhu khalbah man ahbabtu min ibadi. Aku akan anugerahkan amal ataupun ikhlas ini kepada hati-hati manusia yang sangat-sangat ahbabtu, sayang, mencintaiku daripada kalangan hamba-hamba. Maksud kata ikhlas tu, Allah akan bagi kepada sesiapa yang betul-betul disayang, cinta kepada Allah. Dan kita nak lakukan amalan dan tak semua tengok kadang-kadang hati ni dia jadi dia jadi pada tak semayang dia tak ada orang dia semayang macam ayam katuk. Tu ikhlas kat mana. Time, contohlah time main sorang-sorang, time ramai-ramai dia boleh, contohlah bukan ni yang mesti ni pula. Time ramai dia baca surah, balungan atau sorang-sorang, dia tak, dia sorang-sorang dia baca pun halai-balai. Kita kata halai-balai macam tak berkualiti. Ikhlas. Di hadapan orang dia buat benda elok, belakang orang dia tak buat. Macam mana ikhlas tu boleh tertanam dalam orang tersebut? Itu persoalan yang perlu kita teliti lagi. Jadi yang kedua adalah setelah kita sifat ikhlas itu ditanamkan, yang kedua kita kena tepuhkan dengan tauhid, itu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan yakin kepada Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat. Tanamkan keyakinan bahawa Allah itu Tuhan Rabbul Jalil, Rabbul Jalil. Allah itu Rahim, Rahman, Aziz. Allah maha pengampun. Keyakinan kepada Allah. Dalam kita sakit, kita pergi merawat, kerawatan, apa-apa pun, kita yakin Allah pasti menyembuhkan sakit aku. Yakin Allah. Bila kita yakin, insya-Allah kita ana 'inda zanni 'abdi bi. Ada usia sebut, aku bersama-sama dengan sangkaan umatku, sangkaan hamba-Ku. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Sangkaan umatku kepada Allah, kita sangka kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepada aku, Allah berikan keampunan kepada aku, Allah berikan keampunan. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakari, dan aku bersama-sama dengan hamba-Ku jika dia selalu mengingati aku.
Mengikuti cara apa? Kita yakin bahawa Allah berkuasa segala-galanya. Itu antara amalan yang boleh kita muhasabah, boleh kita praktikkan. Yang pertama ikhlas, yang kedua keyakinan, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, memohon selalu kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita katakan orang kita tercuri ke nak terima doa kita. Boleh ke nak terima doa kita? Dan selagi kita minta kepada Allah, lagi Allah suka. Lagi kita minta kepada Allah, lagi kita suka. Kalau kita sesama manusia, tiap hari kita pergi ke rumah dia, minta 10 ringgit. Dan masuk tetangga, 20 ringgit pula. Untuk tetangga, minta 50. Apa dia kata buat kita? Dia ni pasal puan Allah bagi tulang berat, carilah kerja. Tapi Allah dah minta sebenarnya Allah sangat suka. Minta lagi, minta sebanyak mungkin boleh. Minta. Kita manusia ni kesilapan kita apa? Kita minta time kita susah, time kita tekanan, time kita miskin, time kita senang kita kumpul dengan Allah. Time kita senang Zuhur pukul 4 Subuh pukul 8, pukul 9. Time kita senang. Time kita susah, bangun tahajud, bangun macam-macam, baca Quran. Allah dalam kajian hadis, ta'aruf ila Allah fi raqa ya'rifuka fi syiddah. Kamu kenal Allah ni mesti dalam keadaan kamu susah. Insya-Allah time kamu susah tu Allah akan ingat kamu. Ya'rifuka fi syiddah. Maksud kata dalam keadaan macam ni, dalam keadaan susah kesenangan, kita kena istiqamah untuk kita berdoa, meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah Ta'ala berbanding meminta kita kepada manusia. Yang seterusnya, ikhlas, keyakinan kepada Allah, sentiasa kita berdoa. Kita kena bersabar dengan apa yang Allah berikan. Sabar tu apa? Sabar tu maksud kata dugaan dalam kita, dugaan dalam kehidupan ini memang banyak. Orang yang iman tinggi dia dugaan dia tinggi. Tengok para imam mazhab, dugaan dia amat besar. Tengok Rasulullah batu ulama, batu imam mazhab kita, Maliki, Hanbali, Syafi'i, Hanafi, dugaan banyak. Tengok para alim ulama dugaan dia cukup banyak, hebat. Lagi hebat. Kalau saya Iblis ni hantar Jenderal lah hantar lawan dengan orang yang iman dia lagi hebat. Kita kalau kita kena sikit pun dah Allah lemah dah. Jadi kita kena sentiasa bersabar, memohon kepada Allah, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dengan dugaan yang Allah bagi. Kadang-kadang Allah bagi kepada kita, contohlah saya bagi ini realiti kehidupan. Kita alhamdulillah kaya. Dalam keadaan kita kaya ni, Allah uji kita dengan apa? Kita dapat anak yang nakal, tak dengar kata. Ataupun kita dapat anak dalam keadaan kita katakan okey. Allah uji dengan macam itu pula. Ada orang kaya, Allah ujikan dengan dia anak tak ada. Ada orang yang susah, anak 12, 15. Kan? Sepatutnya kalau kita fikir logik, sepatutnya orang kaya ni Allah bagi lagi kan anak banyak lah. Orang susah ni bagi sekadarnya lah anak untuk ni. Kalau kita ikut kepala kita logik akal ni, Allah bagi dugaan. Orang kaya macam ni, orang miskin macam ni, dugaan, berbagai dugaan untuk saling mengingati sunnah Allah. Dia macam ni, sunnah harta banyak, tetapi Allah ambil nikmat dari sudut lain. Anak tak dengar kata, anak buat, anak selalu buat masalah dalam kawasan dan sebagainya. Macam-macam. Yang senang, yang susah ni Allah bagi. Contohlah anak dia berjaya, semua anak dia dua-dua semua belajar ke overseas lah, belajar ke macam-macam, semua berjaya, balik bantu keluarga semuanya. Allah uji macam tu pula. Jadi kena bersabar dan sentiasa memohon kepada Allah. Bukan duduk saja ni sabar. Anak dia boleh tinggal dengan
12 hari ni sabar. Ustaz kata ni sabar. Anak bulan dia kita tampak kepada dia kan sabar. Itu bukan sabar yang betul lah. Jadi sabar dengan berstrategi lah. Sabar dalam keadaan kita membentuk tarbiyah anak-anak kita supaya jadi yang lebih baik. Yang seterusnya setelah kita sabar, satu tadi ikhlas, yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, sabar. Yang seterusnya adalah kita kena tawakal kepada Allah. Kita tawakal berserah kepada Allah. Setelah usaha baru tawakal. Jangan bertawakal saja. Tawakal tak apalah, rumah tak kunci, tawakal adalah tak apalah, dia adalah tu Swiss ingin tak motor, tawakal adalah tu tawakal silap. Tu tawakal tak tahu ada belajar kan. Tawakal tu kita dah berusaha dulu, kemudian kita bertawakal kepada berserah kepada Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Yang kelima, yang seterusnya adalah kita bertaubat kepada Allah. Sentiasa kita bertaubat kepada Allah untuk masalah diri kita. Kita melazimkan diri kita dengan taubat. Macam mana Ustaz? Taubat macam mana? Mula dengan istighfar dulu. Ustaz payah nak taubat Ustaz. Saya tak ada dalam situ Ustaz. Mula dengan istighfar boleh tak? Mudah sangat. Seperti mana Nabi sebut, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu memohonkan keampunan Allah, dia melazimkan diri dia beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebaiknya kita tinggal dengan tangan kita lah. Allah catat amalan kita, tangan kita catat kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lepas banyak istighfar. Ni lepas banyak terus jatuh istighfar, untuk diri kita lakukan, untuk siapa? Untuk diri kita. Malladhi al-istighfar, bahasa yang selalu beristighfar memohon keampunan kepada Allah, nescaya Allah bagikan kepada dia jalan keluar daripada kesempitan. Istighfar. Dia rasa sempitnya hidupnya, susahnya kehidupannya, susah dengan perangai isteri, perangai suami, perangai anak-anaknya. Istighfar. Mungkin apa yang berlaku kepada anak aku itu kita puasa apa? Kafar dan mungkin dosa sebagian daripada dosa yang telah mungkin istighfar, astagfirullahalazim, mungkin sebahagian dosa yang pernah kita lakukan dahulu Allah kafarahkan dengan kita dapat anak yang nakal, anak yang luas, isteri yang tak dengar kata, suami yang tak dengar kata. Jadi kita sentiasa bersabar, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar antara istighfar yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, lazim istighfar. Itu yang kelima. Satu, kami ikhlas, keyakinan kepada Allah, sentiasa berdoa, sabar, tawakal, taubat. Dan yang ulama simpulkan yang terakhir masa terjadi adalah perbanyakkan perbanyakkan sedekah ni tak mestinya kita tak mestinya kena letak kena banyak letak ribu dah. Kita sedekah walaupun sedikit, tetapi yang penting istiqamah kita bersedekah. Istiqamah. Saya pengalaman beberapa adalah pesakit-pesakit yang datang untuk perawatan inilah, yang saya suruh lazimkan dia bersedekah. Lazimkan pagi-pagi sembahyang subuh bawa duit sedekah. Jumpa budak-budak sekolah ke apa kan, sedekah. Tak mesti banyak sikit ya. Pergi mana-mana ada orang nak jual tapak wakaf kan. Kesannya memang sangat ajaib. Cukup ajaib. Kesannya pada sedekah itu amat ajaib. Jadi kita cuba lazimkan diri kita, ringankan dan banyakkan bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Bukan mestinya terhad pada masjid saja. Masjid kita sedekah dapat pahala, orang guna aktiviti dengan masyarakat yang susah, tengok sedekah untuk masyarakat susah. Perlukan sekolah agama untuk apa kan, sedekah pahala berterusan. Sedekah ni yang amat dia dapat mengkafarahkan dosa-dosa kita.
dosa-dosa yang kita lakukan. Kesimpulannya, kita ambil kesimpulan daripada mudah pada masa taubat, masa menuju Nabi. Kesimpulan daripada tazkirah peringatan untuk diri saya, tuan-tuan dan puan semua, adalah yang pertama sekali, kita hendaklah sentiasa beringat bahawa saat-saat kematian kita pasti, dan tiada siapa pun yang boleh menghalangnya. Kita sayang kepada ayah kita, sayang kepada ibu kita, jangan pergi. Mak, ayah, saya sayang kepada mak dan ayah, jangan pergi. Allah lebih sayangkan dia, ambil mak ayah kita. Kita cintakan kepada anak kita, sayang sangat kepada anak kita, Allah ambil anak kita. Allah ambil anak kita. Jadi kita sayang kepada diri kita, Allah pun akan ambil diri kita. Jadi persediaan kita perlu rapi, perlu hebat, perlu kukuh, perlu fokus kepada amal-amal ibadah. Ada sedikit masalah. Ada satu kisah sedikitlah. Seorang pendeta Yahudi, sedikitlah pendeta Yahudi. Dia orang yang hebat di sisi mata masyarakat. Memang hebat. Amalan ibadah dia buat, keilmuan dia hebat, keilmuan dia hebat. Dia ada seorang isteri yang amat dia sayang. Dia sayang isteri dia. Tiba-tiba Allah ambil isteri dia, Allah matikan isteri dia dalam keadaan dia amat sayang. Dia orang kita katakan dalam masyarakat tu tokoh ulama, tokoh ilmuwan hebat lah, patut rujuk. Allah ambil. Bila Allah ambil, dia jadi, ya Allah, dia jadi semua tak kenal. Sampai dia beruzlah di dalam rumah dia, tak mau berjumpa dengan masyarakat, tak mau berfatwa lagi, tak mau berkongsi ilmu dengan masyarakat, tak mau kan, dia tak mau duduk selalu teringat bini dia. Terjadi kepada seorang wanita yang mulia. Ada satu ketika seorang wanita, dan wanita itu dalam masyarakat tu, masyarakat Yahudi juga, dia dengar kisah tersebut. Dia kata, aku ingin berjumpa dengan pendeta tersebut. Aku ingin berjumpa dengan itulah orang tersebut yang beruslah di dalam rumah dan ada 5 orang. Lepas tu jiran-jiran dia kata, tak payah pergi jumpa lah, dia tak nak jumpa dengan siapa-siapa pun kan. Dia tengah bersedih tu, isteri dia hilang, isteri dia Allah dah matikan, Allah dah ambil isteri dia. Tak nak persoalan. Perempuan tu tak kata, aku nak jumpa dulu dengan dia. Tak kira macam mana dia jumpa, aku nak jumpa dengan dia, aku nak tanya fatwa dia. Dia bertegas juga, aku nak tanya dengan fatwa apa jadi aku nak jumpa dulu dengan dia. Atau ada sedara kepada pendeta tersebut. Dia pun pergilah bagi tahu kepada ada juga orang perempuan ni, dia nak jumpa sangat, nak ambil fatwa daripada pendeta tersebut. Kalau tak mau jumpa, dia tetap akan tunggu di hadapan rumah pendeta tersebut. Sampai tu sampai macam tu. Dan kali okeylah jumpa. Okey, lepas tu setelah jumpa, tanya, apa yang kau nak? Aku nak kau keluarkan fatwa berkaitan dengan masalah aku ni. Contoh, dia kata, masalahnya aku ni pinjam barang kemas daripada jiran aku. Dia pinjam barang emas daripada jiran aku. Bila dia pinjam barang emas, sudah bertahun-tahun lamanya, aku pinjam lagi, barang emas jadi hak aku lah. Lepas tu dia kata, soalan macam ni yang kau nak tanya, barang tu tetap akan jadi barang hak jiran kamu lah, bukan hak kamu. Kenapa nak akan balik? Dia jawab macam tu. Soalan macam ni kau nak tanya aku, nak jumpa aku. Macam lepas tu tu kata, macam tu lah juga Allah pinjamkan kepada kamu isteri kamu, Allah nak ambil dia. Adakah kamu tak reda dengan pinjaman yang Allah bagikan? Allah ambil balik apa yang Allah pinjamkan kepada kamu. Dia pukul dia katakan, dia kata smash lah, kenal lah batang hidup dia. Maksud kata, sebab itulah dalam cara kehidupan kita tak boleh mengambil ada ustaz ke, ada ulama ke, apa ke. Apabila kenal dekat kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu kita ni boleh berhadapan ke tak.
Itu sepatutnya kita sentiasa bermohon kepada Allah, bermohon supaya Allah berikan satu dulu pada ada di perkukuhkan pendirian aku dalam atas agama. Yang kedua kesimpulan tadi masuk selingan, banyakkan berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam husnul khatimah, yaitu kematian dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Jangan sampai kita mendapat dada kita dah hebat, tapi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita kena bersedia untuk berhadapan kematian. Bukan bersedia saja, diiringi dengan amal-amal saleh untuk akhirat yang kekal abadi. Akhirat kita tidak akan, setelah kita belakangkan akhirat, bermula dengan kehidupan kematian kita dibangunkan Allah, kita tidak akan dikembalikan oleh Allah ke dunia lagi. Kita kena ingat benda itu. Kan nak amal soleh nak buat, nak kembali kepada nak amal soleh Allah masih kita tak dapat dah. Jadi dari sekarang kita mulakan dengan istighfar, beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian teruskan peringkat sebenarnya bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, perbanyakkan amalan yang kita sebutkan tadi kan, amalan tadi itu perbanyakkan amalan ikhlas, keyakinan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, perbanyakkan sedekah. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Setakat itu saja tazkirah saya hari ini. Yang baik datang kepada Allah, yang lemah keterkembangan saya sendiri. Aku berkata hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.